Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Sudah hampir 4 tahun ya sejak video terakhir saya diupload. Dan baru-baru ini saya rasa terpanggil lah untuk menyambung semula video bagi penyelesaian soalan Olimpiad Matematik. Maka terhasillah video yang terbaru ini. Akhirnya, insyaAllah saya harapkan lebih ramai pelajar yang akan berminat dengan Olimpiad Matematik, terutamanya International Mathematical Olympiad National Section Test atau lebih dikenali sebagai IMONS. Okay, jadi untuk video yang pertama ini, saya akan menerangkan kesemua soalan dalam IMONS 2023 bahagian A untuk kategori primary. Kategori primary ni untuk adik-adik darjah 5 dan darjah 6. Darjah 4 dan ke bawah kita tak galakkan untuk join, tapi kalau nak join juga tidak menjadi masalah. Okay, jadi tanpa membuang masa, jom kita tengok soalan-soalannya. Okey, bahagian A untuk semua kategori ialah terdiri daripada soalan-soalan yang adik-adik hanya perlu jawab benar atau salah. Okay, jadi satu markah diberikan untuk setiap jawapan yang betul. Okey, untuk soalan pertama. Jika ABC adalah satu segitiga sama sisi, maka ABC adalah satu segitiga sama kaki. Okay, jadi sebelum saya ceritakan jawapan dia, eloklah saya ceritakan dulu apa itu segitiga sama sisi dan apa itu segitiga sama kaki. Jadi satu segitiga sama sisi ialah suatu segitiga, jadi ke tak? Okay, tak sangat. Satu segitiga yang ketiga-tiga sisinya adalah sama. Okay, tak cantik sangat. Okay, boleh lah. Okay, jadi tiga-tiga adalah sama panjang tiga-tiga sisi. Dan segitiga sama kaki ialah satu segitiga dengan sekurang-kurangnya dua. Okey, sekurang-kurangnya dua sisi sama panjang. Jadi kalau untuk segitiga sama kaki ialah sekurang-kurangnya dua, dan untuk sekurang-kurangnya. Dan untuk segitiga sama sisi mestilah ketiga-tiganya sama. Okey. Maka sebenarnya semua segitiga sama sisi ialah segitiga sama kaki. Jadi untuk soalan nombor 1, jawapannya ialah benar. Okay, jadi yang kita kena tahu ialah maksud segitiga sama sisi dan maksud segitiga sama kaki. Okay, jom tengok soalan nombor 2 pula. Jika ABCD adalah satu segi empat sama, maka ABCD adalah suatu rhombus. Okay, segi empat sama, square atau okay, itu je lah kot nama dia, segi empat sama kan. Okay, maka ABCD adalah suatu rhombus. Okay, sama juga kita tengok je lah apa maksud segi empat sama. Jadi untuk suatu sisi empat ialah apa-apa bentuk dengan empat sisi. Okay, tak kisah. Macam ni ialah empat sisi. Dan dia mesti tertutup lah. Okay, jadi untuk segi empat sama, dia ada dua syarat yang dia perlu penuhi. Okay, yang pertama, semua sisi mestilah sama panjang. Okay. Dan sudutnya mestilah 90 darjah untuk keempat-empat. Okay, yang ni baru segi empat sama. Dan apa pula rhombus? Rhombus adalah suatu sisi empat. Okay, juga sisi empat dengan semua sisi sama panjang. Okay, itu je. Semua sisi sama panjang. Jadi tak ada apa-apa syarat untuk sudutnya. Okay, yang empat-empat ni sama. Okay, oleh itu, saya rasa adik-adik pun dah nampak yang semua segi empat sama sebenarnya adalah rhombus. Okay, jadi untuk soalan nombor 2, jawapannya juga adalah benar. Okay, jadi itu dua soalan yang pertama. Oh, saya minta maaf. Okay, tak. Saya ingatkan yang rhombus ni terkeluar. Tapi rupanya nampak je. Terkeluar sikit dekat sini.
Okey, tapi saya harap yang penting ada adik nampak lah apa tu rhombus. Saya tak boleh nak bawa ke sini. Okey, jadi untuk dua soalan pertama ni ialah soalan geometri atau asas sahaja bagi bentuk. Dan kita tengok pula soalan nombor 3 dan 4. Okey, soalan 3 dan 4 ialah soalan berkaitan dengan nombor dan berkaitan dengan boleh bahagi. Okey, nombor negatif 6 boleh bahagi dengan 3. Okay, sebelum sebelum saya beritahu jawapan, kita tengok dulu apa maksud boleh bahagi. Secara teorinya, suatu nombor A boleh bahagi dengan B. Okey, simbol ni maksudnya B membahagi A. Okey, atau sama juga maksudnya dengan A boleh bahagi B. Okey, tapi yang saya nak sebut dia ialah B membahagi A. Okey, jadi A boleh bahagi B dan syarat dia mestilah A dan B perlu integer. Tak perlu nombor bulat pun, maksudnya boleh negatif. Okey, jadi A boleh bahagi B jika kita boleh tulis A sebagai B darab M. Okey, dan M juga mestilah integer. Okey, contoh 2 membahagi 10. Sebab kita tahu kita boleh tulis 10 sebagai 2 darab 5. Okay, dan M ni integer. Okay, kalau tak membahagi, so 2 tak membahagi 9. Okay, sebab kita tak boleh jumpa integer yang 9 darab integer tersebut adalah 2 darab integer tersebut adalah sama dengan 9. Okay, of course kita tahu 2 darab 4.5 ialah sama dengan 9. Tapi 4.5 ni menunjukkan yang dia bukanlah integer. Okay, kalau ayat yang lebih senang, membahagi, kita kata B membahagi A, kalau A bahagi B, tak ada baki. Okay, atau tak ada titik perpuluhan. Ayat yang lebih mudah lah. Cuma nak ceritakan dekat soalan ni, adakah 3 membahagi negatif 6? Atau adakah 6 boleh dibahagi dengan 3? Jawapan dia ialah ya. Sebab negatif 6 adalah sama dengan 3 darab negatif 2. Okay, sebab negatif 2 ni adalah integer, maka 3 membahagi negatif 6. Okay, atau kalau adik-adik nak guna bahagi macam ni pun boleh. Tak ada masalah pun. Tiga sebenarnya. Jadi negatif 6 bahagi 3 dapat negatif 2. Dan negatif 6 tak ada baki. Okay, jadi tak ada baki ni pun menandakan yang negatif 6 boleh dibahagi dengan 3. Okey, macam contoh 2 membahagi 9 tadi. Jadi 9 adalah sama dengan 2 darab 4 tambah 1. Okey, sebab ada baki kat sini. Jadi 2 tidaklah membahagi 9. Okey, anyway, jawapan untuk soalan nombor 3 ialah benar. Okey, jadi isu dia ialah negatif 6 ni sebenarnya. Okey, jadi negatif 6 sebab kalau bahagi 3 dapat integer dan tak ada baki, maka negatif 6 boleh bahagi dengan 3. Okey, jadi itu untuk soalan nombor 3. Soalan nombor 4, sifar adalah nombor genap. Jadi betul tak sifar adalah nombor genap? Apa maksud nombor genap? Nombor genap ialah nombor yang boleh dibahagi dengan 2. Jadi adakah sifar boleh dibahagi dengan 2? Okey, jadi kita tengok. Sifar sama dengan 2 darab berapa? Okey, dan tak ada nombor lain, mestilah sifar juga. Jadi 2 darab sifar adalah sifar. Maka 2 membahagi sifar
Oleh itu, hmm, sifar ialah genap. Okay, maka pernyataan ini adalah benar juga. Okay, jadi itu untuk soalan nombor 3 dan 4 berkaitan dengan nombor. Actually berkaitan dengan kebolehbahagian. Dan kebolehbahagian ni adalah antara basic untuk membelajar teori nombor. Okey, tak apa. Nanti kita akan tengok banyak lagi soalan yang berkaitan dengan membahagi. Tapi untuk part A ni, saya rasa selepas ni ialah soalan algebra. Okey, soalan nombor 5. A tambah B kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Untuk sebarang nombor nyata A dan B. Jadi, adakah ini benar ataukah adakah ini salah? Okey, untuk membuktikan bagi sebarang nombor, agak susah. Tapi untuk mencari penyangkal dia, lebih senang. Atau untuk membuktikan yang pernyataan ni salah, lebih senang dengan mencari satu contoh penyangkal. Okey, jadi paling senang kita jadikan A sama dengan 1 contohnya dan B sama dengan 2. Nak jadikan A sama dengan 1 pun boleh je. Nak jadikan B sama dengan 1 pun tidaklah menjadi masalah. Okey, jadi bila A sama dengan 1 dan B sama dengan 2, kita akan dapat 1 tambah 2 kuasa 2 sama dengan 3 kuasa 2. Okey, jadi apa maksud kuasa 2? Kuasa 2 ialah mendarabkan nombor yang sama 2 kali. 2 kali atau sekali. Okey, jadi maksudnya 3 darab 3. Jadi sama dengan 9. Okey. Dan kita tengok 1 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2 sama dengan berapa pula? 1 kuasa 2 atau 1 darab 1 tambah 2 kuasa 2 atau 2 darab 2. Kita akan dapat 1 tambah 4 iaitu sama dengan 5. Okey, jadi 9 tak sama dengan 5. Okey, jadi kita jumpa satu contoh penyangkal yang menunjukkan A tambah B kuasa 2 tak sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okey, maka ini adalah salah. Okey, salah atau palsu. Okey, jadi apa yang benar sebenarnya? Untuk A tambah B kuasa 2, dia sama dengan apa sebenarnya? Okey, jadi A tambah B kuasa 2 adalah sama dengan okey, A tambah B kuasa 2 adalah sama dengan A tambah B darab dengan A tambah B. Okey, cuma isu dia macam mana nak kembangkan ni. Alright, antara salah satu cara ialah kita gunakan FOIL method atau sebenarnya nama nak senang mengingatkan je. Jadi FOIL refer kepada saya tulis atas sikit. FOIL method iaitu refer kepada first, outer, inner atau in saja boleh, dan last. Okey, jadi kita darabkan dua nombor yang first dulu, iaitu A darab A. Ini F first. Jadi A darab A ialah A kuasa 2. Okey, kemudian kita darab yang luar. Luar maksudnya 2 ni. A dengan B. Sebab dia lagi luar lah kan. Dalam bulatan, dua bulatan ni. Jadi A darab B ia sama dengan AB. Kemudian kita buat dua yang inner yang kat dalam ni. Jadi B darab A. B darab A saya sama dia dengan A darab B. Jadi saya tulis juga sebagai A darab B. Dan kita darabkan dengan yang last, iaitu B dengan B. Okey, jadi kita akan dapat A kuasa 2 tambah 2AB tambah B kuasa 2. Okey, untuk nak tengok satu contoh sama ada ini benar atau tak. Kita boleh cuba yang tadi. Okey, jadi 1 tambah 2 kuasa 2. Kalau ikut perkembangan yang kita buat tadi. Pengembangan. Jadi dia adalah 1 kuasa 2 tambah 2 darab 1 darab 2 tambah 2 kuasa 2. Iaitu sama dengan 1 tambah 4 tambah 4. Iaitu sama dengan 9. Okey, dan kita tengok 2 ni samalah. 9 dan 9.
Okey, maka benarlah untuk nombor 5, pernyataan ni adalah salah. Sebab kita dapat tunjukkan ada contoh penyangkal satu kat sini. Okey, dan sebenarnya ini adalah sama dengan A kuasa 2 tambah 2AB tambah B kuasa 2. Okey, untuk adik-adik yang belum belajar algebra, mungkin dia tanyalah, kau apa itu A bang, apa itu B? Jadi A dengan B ni kita panggil unknown. Ya, iaitu nombor yang kita boleh diwakili lah dengan apa-apa nombor. Ada syarat dia, macam contoh untuk soalan ni, syarat dia A ni ialah sebarang nombor nyata, B juga ialah sebarang nombor nyata. Okay, mungkin ada soalan dia dah nyatakan N contohnya adalah integer sahaja. So apa-apa pun kena baca soalan lah dengan properly. Okay, itu untuk nombor 5. Macam mana pula nombor 6? Okay, macam saya kata tadi, untuk buktikan semua pernyataan tu benar untuk semua, susah lah sebenarnya. Sebab kita kalau kita tunjuk by contoh, maksudnya kalau saya letak A sama dengan 1, B sama dengan 2, contohnya lagi untuk soalan nombor 6 ni. Okay, so soalan 5 dah settle. Okay, jadi 1 darab 2 kuasa 2 adakah sama dengan 1 kuasa 2 darab 2 kuasa 2? Okay, jadi 1 darab 2 sama dengan 2, 2 darab 2 atau 2 kuasa 2, 4. So, 1 kuasa 2, 1, 2 kuasa 2, 4. So, ini pun 4. So, saya terus kata, bang, saya try satu contoh, dapat betul. Jadi, pernyataan ni benar lah. Okay, jadi tak semestinya ini adalah benar. Okay, contoh untuk nombor 5 tadi, let's say lah, tiba-tiba dapat ilham, saya dah kata, okay, saya nak cuba untuk A sama dengan sifar, dengan B sama dengan sifar. Jadi, sifar tambah sifar kuasa 2, mestilah sifar kuasa 2, which is sifar. Okay, dan sifar kuasa 2 tambah sifar kuasa 2 juga adalah sama dengan sifar. Jadi kalau tengok sini, bang, ni betul. Sifar tambah sifar kuasa 2 sama dengan sifar kuasa 2 tambah sifar kuasa 2. Jadi saya nak kata pernyataan ni benar lah untuk sebarang nombor nyata A dan B. Okay, jadi tak boleh lah kan, sebab kita baru cuba satu nombor, satu contoh. So mungkin adik-adik tanya, jadi macam mana bang, kena cuba untuk semua contoh ke? Itulah yang biasanya ramai konsep yang barulah untuk kebanyakan pelajar. Okay, jadi untuk nombor 6 ni, kita boleh buktikan dengan menggunakan ini sahaja. Dengan guna takrifan lah. Okay, A darab B kuasa 2. Okay, kuasa 2 maksudnya apa tadi? Maksudnya ialah nombor tu darab dengan dirinya. Okay, jadi A darab B kuasa 2 adalah sama dengan A darab B darab dengan A darab B. Dah habis ruang. Sekejap, saya buat ke bawah. A darab B darab dengan A darab B. Okay, jadi kurungan ni boleh buka sebab kurungan ni sebenarnya darab je. So, jadi A darab B darab A darab B. Untuk pendarapan, B darab A sama je dengan A darab B. Jadi, ini adalah A darab A darab B darab B. Dan kita tahu kalau satu nombor darab dengan diri dia, sebenarnya sama dengan A kuasa 2. Dan B darab B juga sama dengan B kuasa 2. Okay, jadi untuk nombor 6, benarlah A darab B kuasa 2. Yang ni adalah sama dengan A kuasa 2 darab B kuasa 2. Okay, jadi ini adalah benar. Okay, mungkin adik-adik ada banyak lagi soalan nak tanya berkenaan nombor 5 dengan 6 ni. Jadi kalau ada apa-apa soalan tambahan, boleh letak dekat ruang komen. Kalau saya sempat baca, saya akan jawab. Okay, even selepas 4 tahun. Okay, nombor 7 ni sebab ada satu je soalan yang saya nak kata bentuk dia soalan logik. Okay, mathematical logic atau logik dalam matematik.
Okey, penyataan menyatakan 12 adalah nombor ganjil atau 13 adalah nombor berdana. Okey, jadi kita buat satu dulu. Adakah 12 nombor ganjil? Okey, sorry. Penyataan ni tak benar. Okey, yang ni pernyataan yang salah. Okey, 13 adalah nombor berdana. Okey, ini adalah benar. Yang 13 adalah nombor berdana. Okey, jadi persoalannya, adakah keseluruhan penyataan ni adalah benar? Okey, untuk atau, bagi satu penyataan yang menggunakan atau, untuk dia jadi benar, cukup salah satu adalah benar. Okey, contoh lain saya boleh bagi. Okey, contohnya saya kata lembu ialah mamalia. Atau lembu ada 2 kepala. Okey, jadi pernyataan yang pertama betul. Lembu ialah mamalia, berdarah panas, melahirkan anak dan banyak lagi. Jadi pernyataan yang kedua ni, lembu ada 2 kepala, mestilah pernyataan yang salah. Okey, tapi keseluruhan pernyataan ini ialah benar. Okey, sebab salah satu dia adalah benar. Okey, jadi untuk soalan ni jawapannya ialah benar. Okey, jadi kalau dua-dua benar pula macam mana bang? Okey, kalau dua-dua benar, okey, saya bagi contoh matematik pula. 2 ialah nombor positif atau 2 ialah nombor genap. Okey, jadi dua-dua pernyataan ini adalah benar, maka keseluruhan pernyataan ini juga adalah benar. Dia tak ada masalah kat situ. Okey, jadi kalau dua-dua pernyataan adalah salah, maka pernyataan tersebut adalah salah. Contoh Encik Zafri berumur 12. Okey, atau Encik Zafri berumur 40. Okey, jadi dua-dua ni adalah salah. Saya je lah yang tahu salah atau tak kan. Tapi dua-dua ni salah. Okay. Maka keseluruhan pernyataan adalah salah. Okey, ni salah. Yang ni benar, yang ni benar. Okey, bukan betul benar. Jadi pernyataan atau dia kena macam tu lah. Kena dua-dua pernyataan benar. Salah satu pernyataan adalah benar, maka pernyataan keseluruhan pernyataan adalah benar. Kalau selain daripada atau ialah dan. Okey, contoh saya tukar sikit soalan. Jadi 12 adalah ganjil, 12 adalah nombor ganjil dan 13 adalah nombor berdana. Okey, jadi pernyataan ni adalah salah. Okey, untuk dan kena dua-dua pernyataan adalah benar. Okey, mungkin ada adik pening sikit. Tapi cubalah bagi contoh dekat komen. Nanti yang lain boleh tentukan lah sama ada pernyataan tersebut adalah benar atau salah. Okey, kita tinggal 3 soalan je lagi. Jadi kita bergerak ke soalan nombor 8 dan 9. Okey, bagi sebarang nombor nyata X dan Y dengan X lebih besar daripada Y. Okey, simbol arrow ke kanan ni ialah lebih besar. Daripada. Daripada. Okay, kalau dalam English greater than. Dia punya opposite. Saya bukan directly opposite lah. Mathematically. Tapi kalau dia ke kiri, dia lebih kecil.
daripada. Okey, tapi yang kita cuma nak tengok ialah yang lebih besar daripada ni. Oh, kita akan tengok juga yang lebih kecil kejap lagi. Okey, jadi bagi sebarang nombor nyata X dan Y dengan X lebih besar daripada Y, kita mendapati bahawa X kuasa 2 adalah lagi besar daripada Y kuasa 2. Okey, adakah ini benar atau tidak? Okey, kita tengok sebab dia minta semua nombor nyata. Okey, usually yang kita nak tengok sebab dia kata semua nombor nyata. Okey, bila pernyataan tu mengatakan semua nombor nyata, selalunya, okey, cuba semak dengan nombor positif. Okey. Positif. Semak sifar atau kosong, atau semak juga dengan nombor negatif. Okey, saya tak katalah mesti tengok tiga-tiga ni. Tak, tapi untuk permulaan eloklah tengok yang ketiga-tiga ni. Okey, lebih-lebih lagi nombor yang melibatkan lebih besar atau lebih kecil. Okey, contoh saya ambil X yang lagi besar. Okey, contoh saya ambil X sama dengan 2. Tapi Y sama dengan negatif 3. Okey, kat sini betul lah. Yang 2 lebih besar daripada negatif 3. Okey, tapi bila kita tengok 2 kuasa 2, iaitu sama dengan 4. Dan kita tengok negatif 3 kuasa 2, iaitu negatif 3 darab dengan negatif 3. Jadi ini adalah sama dengan 9. Dan kita tengok 9 lebih besar daripada 4. Okey, jadi kat sini kita ada 2 lebih besar daripada negatif 3. Tapi 2 kuasa 2 adalah lebih kecil daripada negatif 3 kuasa 2. Okey, sebab ada satu contoh penyangkal, maka nombor 8 ni ialah salah. Okey, jadi cukup ada satu contoh penyangkal untuk menunjukkan yang pernyataan ini adalah tidak benar. Okey, jadi itu untuk nombor 8. Sekarang kita tengok soalan untuk nombor 9. Sekarang dia sama je dengan nombor 8, kecuali bagi sebarang nombor nyata positif X dan Y dengan X lebih besar daripada Y, kita mendapati bahawa X kuasa 2 lebih besar daripada Y kuasa 2. Okey, saya tak pasti saya dah explain belum, saya rasa belum. Jadi nombor positif ialah semua nombor yang lebih besar daripada sifar. Nombor negatif ialah semua nombor yang lebih kecil daripada sifar. Jadi sifar positif ke negatif? Sifar bukan positif mahupun negatif. Okay, jadi sifar tak termasuk dalam positif. Benda ni boleh dibuktikan, tapi bukan hari ni atau bukan dalam video ni. Mungkin next time lah kalau berkesempatan. Okay, jadi untuk nombor 9, tidak ada masalah yang ia adalah benar. Okay, boleh cuba dengan beberapa nombor kecil. Macam saya kata tadi, nak buktikan untuk semua susah. Tapi kita boleh percayalah yang X, kalau X lebih besar daripada Y, okay, maka X kuasa 2 juga lebih besar daripada Y kuasa 2. Sebab tak melibatkan negatif. Okay, sebab suatu bila kita berhadapan dengan lebih besar atau lebih kecil ni, simbol ni. Okay, simbol ni cuma akan berubah arah kalau kita melibatkan nombor negatif. Jadi sebab di sini tidak ada sebarang pelibatan nombor negatif, maka X kuasa 2 adalah lebih besar daripada Y kuasa 2. Jadi ini adalah benar. Jadi soalan terakhir untuk video kali ini atau untuk IMONS 2023 Primary Part A. Pernyataan ini 2023 adalah nombor perdana.
Okey, jadi apa maksud nombor perdana? Nombor perdana ialah satu nombor yang hanya boleh dibahagi dengan tepat dua nombor. Okey, dan dua nombor tersebut ialah dirinya dan satu. Jadi ini nombor perdana ke tak? Okey, tak ada masalah. Kita boleh check satu-satu. Okey, jadi 2023 bahagi 2. Okey, ada baki. Sekejap, saya gunakan yang sama tadi. Adakah 2 membahagi 2023? Spesiesnya tidak, sebab 3 kat belakang. Okey, adakah 3 membahagi 2023? Okey, kita ada ujian keboleh bahagian, tapi saya tak ajar lagi, jadi saya tak gunakan lah. Jadi kita buat je satu-satu. Okey, kita cuma nak tengok dia ada baki atau tak. Jadi kita tak kisah dengan yang kat atas ni sebenarnya. Okey, maksudnya nombor kat atas ni kita tak kisah. Kita cuma tengok bawah nanti kat sini ada baki ke tak. Jadi saya tak tunjukkan nombor kat atas. 20 paling dekat ialah 18. Okey, lepas tu 20 tak 18, 20, 2. So ini bawa turun 2 jadi 22. 22 paling dekat ialah 21. Jadi 13 paling dekat ialah 12. So ada baki 1. Okay, jadi sebab ada baki, jadi yang ni 2023 tak boleh dibahagi dengan 3. Okay, adakah 2023 boleh dibahagi dengan 5? Definitely tidak lah. So, sorry. Definitely tidak. Sebab nombor digit terakhir ialah 3. Okay, jadi bagaimana dengan 7? Adakah 7 membahagi 2023? So, kita nak tak nak? Kenalah buat. Okay. Peringatannya Olimpiad Matematik ni tak boleh guna kalkulator. So saya tak boleh lah nak tekan kalkulator untuk tengok. Dia kena buat sesuatu juga. Jadi 20 paling dekat ialah 14. 20 tak 14, 6. So 62. Paling dekat would be 56. Okay, 62 tak 56, 63. Dan 63 paling dekat mestilah 63. Okay, jadi 2023 boleh dibahagi dengan 7. Okay, kalau nak tahu berapa, dia sebenarnya 2, 8, 9. Okay. Jadi 7 darab 289 ialah 2023. Jadi untuk nombor 10, jawapan dia ialah salah. Okay, jadi itulah 10 soalan benar atau tidak dalam IMONS 2023 bahagian A. Untuk pengetahuan adik-adik, IMONS 2023 ialah kali pertama kita memperkenalkan bahagian A ni yang cuma benar atau palsu, okay, atau benar atau salah. Dan insyaAllah ia akan stay untuk IMONS yang akan datang. Okay, IMONS untuk 2024 juga dah dibuka pendaftarannya. Jadi kalau berminat, nanti saya sediakan link dekat bawah untuk ada tengok lah. Dan juga link untuk website untuk detail yang lebih. Okay, jadi itu sahajalah untuk video kali ini. InsyaAllah saya akan sambung dengan bahagian B dalam masa yang terdekat. Semoga adik-adik mendapat manfaat daripada video ini. Dan kita jumpa lagi pada video akan datang. Terima kasih dan Assalamualaikum.